KPM. Didik TV KPM. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Kak Nora, dietitian anda untuk hari ini. Untuk slot diet dan nutrisi pada kali ini, insya-Allah kita akan bersiaran membincangkan tentang pemakanan sukan untuk atlet. Kita tak tengok dah biasa-biasa ni sebab kita nak fokus kepada atlet remaja. Sebelum tu adik-adik kena faham dulu siapa yang kita katakan remaja ni sebenarnya. Mengikut tafsiran WHO, World Health Organization, remaja adalah mereka yang berumur di antara 10 sehingga 19 tahun. Jadi adik-adik tentunya adalah mereka yang dikategorikan sebagai golongan remaja. Ini merupakan satu fasa ataupun satu fasa transisi daripada kanak-kanak kepada alam dewasa. Sebab kita memang tahu kan dalam fasa kehidupan manusia, human life cycle kat situ, kita akan ada banyak fasa yang terlibat daripada kita di dalam kandungan sehingga mencapai usia tua. Jadi adolescent ataupun remaja berada di antara kanak-kanak dengan dewasa. Jadi akan berlaku banyak perubahan sebenarnya. Untuk adik-adik tahu kenapa fasa ini sangat penting dan bagaimana fasa ini, perubahan di dalam fasa ini mempengaruhi performance ataupun kita dapat relatekan dengan sukan ataupun sports activity. Okey. Untuk yang pertama, apa perubahan yang kita akan nampak sebenarnya apabila perubahan dalam usia remaja ini dari segi perubahan berat, yang mana untuk lelaki perubahan berat akan berlaku sekitar 5 sehingga 12 kilogram setahun, manakala untuk atlet remaja perempuan akan berlaku lebih kurang 5 hingga 10 kilogram setahun. Perubahan dari segi berat disebabkan oleh komposisi yang berbeza daripada kanak-kanak menjelang ke dewasa. Seterusnya tinggi. Tinggi juga akan berubah dan ini penting juga untuk sukan adik-adik. Okey, jadi Kak Nora nak share berapa banyak tinggi yang akan berubah sebenarnya dalam tempoh ni. Cukup tinggi ke, tak cukup tinggi ke? Jadi kalau ketinggian ada peak height velocity yang mana ditunjukkan waktu puncak bila tinggi tu terjadi untuk atlet remaja. Kalau untuk perempuan, PHV dia berlaku pada umur 12 tahun. Manakala untuk atlet lelaki dia berlaku pada umur 14 tahun. Itu paling puncak dan kenaikan tinggi itu berlaku lebih kurang 9 cm untuk atlet remaja lelaki dan 8 cm untuk atlet remaja perempuan. Okey, dua kita nampak perubahan. Berat badan dan juga ketinggian. Okey, seterusnya apa lagi yang akan berubah ni? Kalau tempoh adolescent ataupun remaja ni, semestinya body composition ataupun kita kata komposisi tubuh badan. Dalam tempoh ni akan berubah juga komposisi tubuh badan adik-adik. Adik-adik akan nampak apa yang berbeza dari segi fat mass iaitu jisim lemak dan juga fat free mass iaitu jisim tanpa lemak dan juga distribution fat itu sendiri. Kalau perasan awal-awal tu lebih kurang sama je. Atlet remaja lelaki, atlet remaja perempuan. By the time dah matang, dah sampai sexual maturity, dah period, perempuan akan banyak deposited lemak dekat bahagian mana? Dekat bahagian bawah badan. Okey, seterusnya kita cakap tentang perubahan dari segi bone mass. Bone mass maksudnya jisim tulang adik-adik. Ini sangat penting sebenarnya during adolescence sebab itu tempoh kritikal untuk kita dapatkan bone mineral density yang paling maksimum. Maksudnya kena ada nutrition yang mencukupi iaitu kalsium dan juga vitamin D. Begitu juga dengan physical activity yang mana ia akan menguatkan tulang adik-adik. Okey, kita cakap pasal flexibility. Flexibility pun akan berubah juga. Kenapa dia berubah? Sebab keupayaan kita berbeza-beza dan dia mempengaruhi flexibility antara lelaki dengan perempuan. Yang perempuan akan mempunyai flexibility yang lebih baik berbanding atlet lelaki. Dan yang seterusnya yang kita boleh bincangkan juga, penting juga sebenarnya untuk kita tahu yang ada
perubahan dari segi muscle growth dan muscle strength. Ya, dalam tempoh ni juga akan berlaku perubahan dari segi otot adik-adik sebenarnya, dari segi kekuatan dan juga jumlah otot. Pada awalnya, atlet perempuan dengan lelaki sama je, dia akan tambah. Kemudian lelaki akan lebih banyak mempunyai otot berbanding dengan atlet perempuan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Lagi tak tadi Kak Nori cakap apa sebelum ni? Kita bercakap tentang remaja dan perubahan semasa remaja. Kita dah tahu apa itu, siapa itu remaja. Jadi kita cerita apa tu sports nutrition sebenarnya. Sports nutrition dengan atlet penting ataupun tidak, ataupun ada sports nutrition tapi tak perlu pun sebenarnya. Sports nutrition itu sebenarnya kalau nak cerita ke adik-adik, ia merupakan satu kepelbagaian nutrition sebenarnya. Diversity nutrition sebenarnya, yang mana ia berkisarkan tentang nutrisi dan diet, dan kita kaitkan dia dengan prestasi atlet. Kita guna prinsipal daripada exercise fisiologi untuk mendapatkan kesan yang lebih baik terhadap prestasi atlet, yang mana sports nutrition ini akan membantu adik-adik sebenarnya untuk menyokong latihan adik-adik, untuk memberi lebih input supaya ada performance ataupun meningkatkan prestasi, dan juga untuk memberi adik-adik maklumat tentang pemulihan sebagai seorang atlet. Recovery after pertandingan, recovery after latihan, supaya sentiasa bertenaga, supaya dapat outcome yang positif. Okey, jadi bagaimana diet yang seimbang ataupun diet yang sangat sesuai untuk atlet remaja? Yang pertama, diet perlulah seimbang. Ada semua kumpulan makanan yang mana tenaganya mencukupi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan adik-adik di usia remaja. Yang mana kita tahu pada usia ini kita perlukan lebih banyak nutrien untuk support pertumbuhan dan perkembangan. Itu penting, dan makan semua kumpulan makanan pada waktu yang betul, dengan porsi yang betul, dengan jumlah yang betul, dengan kalori yang mencukupi. Itulah salah satu kita kata diet yang penting ataupun diet yang sesuai, seimbang untuk atlet remaja. Okay, apa matlamat sebenarnya? Adik-adik tahu tak matlamat sports nutrition? Kita cakap, kita dah tahu dah sports nutrition tu ada kaitan antara prestasi sukan dengan pemakanan. Jadi matlamat dia apa? Apa yang kita nak capai bila kita amalkan sports nutrition sebenarnya? Yang pertama, kita nak pastikan cukup tenaga supaya kita boleh tumbuh besaran dengan baik. Yang kedua, kita nak pastikan cukup karbohidrat untuk masa glycogen dan juga untuk liver. Okey. Yang seterusnya, cukup protein untuk repair, untuk build new muscle, supaya kita dapat kekalkan hidrasi dengan baik dan mendapat immune system yang bagus. Itu adalah short term kita. Tetapi kalau untuk long term, kita nak adik-adik boleh mampu bersukan dengan baik, meningkatkan prestasi sukan, ada recovery ataupun pemulihan yang proper, yang betul, seterusnya boleh mengurangkan risiko untuk mendapat sebarang kecederaan. Jadi itu antara kita punya matlamat supaya adik-adik tahu apa matlamat sports nutrition sebenarnya, yang mana ia membantu adik-adik untuk meletakkan satu matlamat untuk mengamalkan ataupun mempraktikkan sports nutrition di dalam kehidupan adik-adik sebagai seorang atlet remaja. Kita dah belajar tentang proper nutrition. Cuba kita cek ataupun kita buat senarai semak terhadap diet pengambilan adik-adik setiap hari. Sama ada pengambilan makanan hari-hari, setiap hari adik-adik tu sama ada kategori dalam kategori yang kurang sihat ataupun sihat. Kita tengok yang pertama, kita tengok dari segi waktu makan. Okay, waktu makan sama ada di regular atau irregular. Tetap waktu makan ataupun tidak tetap waktu makannya. Kalau waktu makannya tidak tetap, bermakna dia kategori dalam kurang sihat, pemakanan yang kurang sihat. Tapi kalau ada waktu makan yang sesuai, dia bermaksud dia adalah salah satu tabiat pemakanan yang sihat. Yang seterusnya kita tengok dari segi nutrien. Kalau kaya dengan nutrien dense, bagus, sebab dia adalah antara
tabiat pemakanan yang sihat lah. Kita amalkan makanan-makanan yang tinggi dengan nutrien berbanding makanan yang kurang dengan nutrien. Okey. Kemudian kita tengok pula saiz porsi. Portion size, sama ada adik-adik amalkan saiz yang terlalu besar ataupun saiz yang terlalu kecil ataupun bersesuaian dengan keperluan semasa. Okey. Kalau saiznya terlalu besar atau terlalu kecil, itu mungkin akan jadi tabiat pemakanan yang kurang sihat. Okey, tapi kalau adik-adik makan mengikut saiz porsi yang betul, bagus dekat situ untuk atlet supaya atlet tahu mengamalkan saiz porsi yang betul. Seterusnya tabiat yang seterusnya hidrasi ataupun tidak. Kalau tabiat pemakanan yang kurang sihat ni, dia akan senang berlaku dehidrasi. Maksudnya hari tu dia tak kira pun ataupun tak alert pun sama ada dia cukup pengambilan air ataupun tidak. Sedangkan untuk atlet, kita perlu kekalkan hidrasi yang baik pada setiap masa. Bukan pada hari pertandingan sahaja, bukan pada waktu training sahaja, tapi pada waktu-waktu lain pun kita masih kena kekalkan hidrasi yang baik. Kalau tidak kekalkan hidrasi atau berlaku dehidrasi, maksudnya adik-adik masih tidak mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat. Jadi kalau nak sihat, kena pastikan cukup pengambilan air pada setiap hari, bergantung kepada umur, bergantung kepada physical activity adik-adik sendiri. Seterusnya kita akan cakap tentang pengambilan tenaga. Kita perlukan tenaga yang mencukupi untuk pembesaran dan perkembangan. No point kita bersukan tapi kita tak cukup tenaga untuk pembesaran. Itu akan terganggulah nanti bila kita tak cukup tenaga untuk pembesaran. Macam mana kita nak perform pula, sebab yang basic untuk pembesaran dan perkembangan itu tidak mencukupi. Bagaimana dia nak ikut ataupun nak top up kepada demanding physical activity itu nanti. Energy requirement untuk remaja sebenarnya agak sukar, berdasarkan kajian agak sukar kita nak kira sebenarnya. Daripada banyak kajian pun dia tak ada specific amount, tapi dia bergantung kepada physical activity level. Okey, dan dia bergantung kepada gender, lelaki atau perempuan, bergantung kepada berat badan, bergantung juga kepada taraf aktiviti itulah. Dalam RNI itu dia dah mention siap-siap, dia dah calculatekan, tolong calculate untuk satu median umur lah, kerana dalam RNI itu sendiri tertera berapa keperluan tenaga untuk remaja berbeza umur. Berbeza umur, berbeza physical activity-nya. Kebanyakan untuk atlet kita akan gunakan PAL level dia adalah 1.8 ataupun 2.0. Jadi kalau tengok RNI itu, kita akan nampak lelaki lebih kurang 2,200 sehingga 3,000 kalori sehari, manakala untuk perempuan lebih kurang 2,000 ke 2,500. Dan yang saya nak tekankan, kalau orang nak tekankan dekat adik-adik, perbezaan adik-adik yang atlet dengan yang bukan atlet. Kalau perasan yang bukan atlet, mungkin pengambilan tenaga dia ataupun recommendation tenaga dia adalah kurang daripada 300 hingga 400 daripada adik-adik yang mengamalkan ataupun yang bersukan setiap hari secara aktif. Setiap hari ada physical activity, setiap hari ada training dan juga compete untuk pertandingan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tadi kita dah cakap pasal energy requirement ataupun keperluan tenaga bagi atlet remaja, lelaki dan perempuan berdasarkan RNI Malaysia. Berapa tenaga yang kita perlukan setiap hari untuk kita kekal bertenaga dan juga membantu pembesaran. Jadi macam mana kita nak pecahkan? Kita dah tahu kalori je sekarang ni. 2,700, 2,500, 2,800. Macam mana kita nak terjemahkan dalam bentuk makanan? Kena hafal makanan pula ke sekarang ni? Tak, dalam RNI ataupun dalam kita punya panduan pemakanan untuk atlet remaja, untuk remaja, kita ada cadangan sebenarnya. Cadangan yang menunjukkan setiap kumpulan makanan tu kita perlu ambil berapa hidangan berdasarkan keperluan tenaga yang kita perlukan. 2,500 saiz hidangannya mungkin berbeza dengan 2,800 dan mungkin berbeza dengan 2,200. Apa yang berbeza? Saiz hidangan kumpulan makanan yang berada dalam piramid makanan. Kumpulan makanan yang macam mana? Kumpulan makanannya antaranya adalah cereal grains, sumber karbohidrat,
kita ada kumpulan makanan buah-buahan, kita ada sayur-sayuran, kita ada legumes, kita ada legumes tu kacang, kita ada juga kumpulan fish ataupun sumber protein kat situ, fish ataupun meat ataupun poultry. Dan kita ada juga sumber protein daripada susu, hidangan susu setiap hari dan juga pengambilan lemak. Jadi kumpulan-kumpulan makanan ini ada saranan tertentu berapa hidangan yang kita patut ambil sehari supaya kita dapat memenuhi keperluan tenaga kita. Pada masa yang sama kita tak mengabaikan jumlah karbohidrat, jumlah protein, jumlah lemak bersama-sama dengan makronutrien serta mikronutrien yang kita perlukan. Okey, sudah jelas dekat situ macam mana nak ambil, banyak mana nak ambil. Kita tengok pula apa isu-isu nutrition ataupun nutritional issue yang berlaku di kalangan atlet remaja. Kebanyakannya atlet remaja ni akan ada satu masalah tentang eating behavior sebab cara makanan, corak pemakanan atlet remaja banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti environment, media sosial, saranan coaches, saranan ibu bapa, availability makanan itu sendiri, kawan-kawan, semuanya akan mempengaruhi corak pemakanan remaja. Dan remaja ni mudah nak terpengaruh pada usia ini untuk memilih apa diet yang sesuai untuk dia. Nak makan macam mana pun dia senang nak terpengaruh. Jadi disebabkan itu juga akan berlaku banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan pemakanan. Sama ada dia nak dieting sebab dia tak puas hati dengan bentuk badan dia. Untuk sukan-sukan tertentu mungkin kita perlu kurus sikit ke, kita perlu kurangkan lemak, jadi dia akan diet sendiri. Ataupun kita akan ada restricted eating, dia hadkan pengambilan makanan dia sebab dia nak mencapai apa yang dia perlukan. Okey. Dan dah tentu kalau kita buat eating behavior yang sebegini akan mempengaruhi pengambilan kalori dan juga pengambilan tenaga termasuk nutrien-nutrien yang kita perlukan untuk performance, untuk membesar. Jadi apa kesannya yang akan kita utarakan dekat sini, mungkin atlet-atlet itu akan mengalami masalah relative energy disorder. Relative energy disorder yang mana pengambilan makanan terlalu sedikit, inputnya terlalu sedikit, kalori pengambilannya terlalu sedikit, nak top up kepada dia punya tumbesaran, nak top up kepada dia punya perkembangan dan nak top up kepada dia punya keperluan sukan. Jadi inilah satu keadaan yang kita panggil relative energy disorder yang mana secara fizikalnya akan melibatkan ramai atlet juga sebenarnya dan dia membuatkan ada masalah physical consequences-nya antaranya adalah masalah tulang, masalah gastrointestinal, masalah kardiovaskular, dia akan mempengaruhi immune system, metabolik. Jadi ini akan berkesan yang tak baik kepada kesihatan. Okey. Kalau kepada performance pula, kepada performance adik-adik, kalau adik-adik ada masalah ni, kurang sangat pengambilan tenaga, akan membawa kepada kesan yang tak baik terhadap performance. Apa masalah-masalahnya? Antaranya mungkin berkurangan masa glycogen, simpanan glycogen di dalam otot akan berkurang, kekuatan otot akan berkurang. Adik-adik mungkin mengalami depresi, depres sangat sebab tak cukup makan, tak cukup energi, kita akan rasa depres. Okey. Hilang koordinasi, susah nak koordinate dan juga ada masalah kognitif. Masalah kognitif, susah nak berfikir, susah nak buat keputusan sewaktu compete, susah nak buat keputusan sewaktu bersukan disebabkan kekurangan pengambilan tenaga. Dan juga dia akan menyebabkan risiko terhadap kecederaan menjadi lebih tinggi, mudah tercedera. Apa tips-tips untuk dapatkan nutrien yang optimum sebenarnya bagi atlet? Okey, antara tips-tipsnya menjaga waktu makan. Pecahkan waktu makan kepada 3 makan utama dan 3 snack. Okey, 3 makan utama adalah sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Snacking itu akan berlaku di antara kedua-dua waktu makan. Kalau untuk atlet mungkin akan berubah sikit bergantung kepada waktu latihan. Dengan pecahkan keadaan ini, kita akan pastikan setiap hari kita akan mendapat cukup tenaga. Sebab kalau kita lacking satu waktu makan, kita akan mengurangkan jumlah tenaga yang kita ambil. Seterusnya, key nutrien dia. Apa key nutrien yang kita perlukan? Karbohidrat, protein, lemak. Setiap kali waktu makan, kita kena pastikan ada 3 komponen yang menjadikan ia adalah sumber tenaga. Maksudnya setiap kali waktu makan, kita jangan miss out any makronutrien. Jangan miss out protein, jangan miss out karbohidrat. Ini akan menyebabkan adik-adik mungkin kekurangan beberapa makronutrien.
Yang ketiga, adik-adik perlu pastikan ada kepelbagaian. Yang mana kepelbagaian ni maksudnya pastikan semua karbohidrat, protein, fat tu ada untuk memastikan pada masa yang sama pelbagaikan supaya boleh top up ataupun support kepada mikronutrien. Vitamin dengan mineral, vitamin A, D, E, K, vitamin B, vitamin C, kita perlukan kalsium, vitamin D, dan kita perlukan banyak lagi mineral-mineral yang lain untuk membantu meningkatkan taraf kesihatan kita dan performance. Dan yang seterusnya, menjaga saiz porsi. Menjaga saiz porsi. Pastikan saiz porsi itu betul supaya tidak terlebih tenaga ataupun tidak terkurang tenaga. Berlebih tenaga yang kita ambil setiap hari mungkin juga boleh menyebabkan kita bertambah berat badan ataupun berlebihan berat badan ataupun mengalami obesiti. Kita tak nak perkara ini berlaku dekat atlet kita sebab kita memang tahu body fat mempengaruhi performance. Okey. Jadi kalau kurang energi pula, kita tak nak terjadinya masalah-masalah stunted ataupun tak cukup ketinggian, tak ada pembesaran. Semua tu boleh berlaku kalau kita tak menjaga saiz porsi makanan kita dengan baik. Pastikan adik-adik pada masa yang sama makan untuk compete. Maksudnya makan untuk compete, jangan skip makanan supaya kita ada energi untuk bertanding dan pada masa yang sama cukup tenaga untuk pembesaran. Okey, rasanya dah banyak dah share tu. Ada lagi tapi tak apa, nanti kita share waktu-waktu yang lain. Sehingga tu kita jumpa lagi insya-Allah dalam episod-episod yang lain, diet dan nutrisi khas untuk atlet remaja. Jumpa lagi. Didik TV KPM